namun kau berpura kau masih teringat peluk diriku telah membuatku cinta. Sudah berapa lama diriku ini tak bertemu. Mungkin ku harap jua kau merinduku sebagaimana ku rindumu. Cinta antara kita tiada penghalnya, walau akhir usia ku menyinta dirimu, ku hanya menunggumu. Sayang kau cintaku, kan berjanji memintamu sayang. Setelah kau pergi jauh dari sisi, tiada ku cinta selain dirimu. Ku ingin bersama denganmu selamanya, walaupun sehingga ke akhir nyawa. Mungkin kau tak mengerti maksudku dulu pada dirimu. Oh, kini ku kan mencinta dirimu itu sehingga ke akhir waktu. Cinta antara kita tiada penghalnya, walau akhir usia ku mencinta dirimu, ku hanya menunggumu. Sayang kau cintaku, kan berjanji memintamu sayang. Sudah berapa lama diriku ini tak bertemu. Oh, mungkin ku harap jua kau merinduku sebagaimana ku rindumu. Cinta antara kita tiada penghalnya, walau akhir usia ku meminta dirimu, ku hanya menunggumu. Sayang kau cintaku, ku kan berjanji memintamu sayang. Oh, oh, cinta antara kita tiada penghalnya, walau akhir usia ku mencinta dirimu, ku hanya menunggumu. Sayang kau cintaku, ku kan berjanji memintamu sayang, kan berjanji memintamu sayang. Oh, oh. Republik Malaysia hari ini. Okey, Itu kita dia. kongsikan sebarkan cinta pada pagi ini bersama Bermula dengan dengan Malaysia hari ini. Betul. kumpulan duta. Assalamualaikum, saya Fitri Yahya. Saya Fariha On. Tadi kita bawakan secara langsung kumpulan duta. Pastinya peminat-peminat kumpulan duta kata lamanya tak dengar suara mereka. Kita bawakan secara istimewa kumpulan duta ke Malaysia hari ini. Nanti kita akan bersama dengan mereka. Okey, baik. Dan saya betul kita juga hari ini sebenarnya nak merangkum pelbagai peristiwa yang berlaku dan juga kita sebenarnya kehilangan bintang-bintang hebat yang pernah mewarnai industri muzik Malaysia. Kalau selama ini dengan terkejut dengan pemergian Ibnu Riza, kemudian pemain drum terkemuka Malaysia Lis Pragasam dan juga semalam Dato' M. Kilau, memang ada sejumlah koleksi lagu yang hebat dan mereka telah pergi meninggalkan kita semua. Ini pastinya kehilangan yang cukup besar bagi industri muzik tanah air kita. 3 figura yang cukup hebat sebenarnya, Ibnu Reza, kita ada Louis Pragasam dan juga Dato' M. Daud Kilau.
Jadi kita sama-sama mendoakan agar mereka pergi dengan tenang dan pastinya pengorbanan dan juga jasa mereka itu akan kekal dalam ingatan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi lagu-lagu yang dihasilkan pun memang banyak membina minda dan juga menjadi legasi yang perlu nanti dirujuk oleh generasi mendatang sebagai tinggalan yang cukup bermakna. Baik. Malaysia hari ini kita bawakan sedikit perkembangan berkenaan dengan apa yang berlaku di negara kita ini iaitu COVID-19. Satu lonjakan yang cukup besar kes COVID-19 ini, lebih daripada 20,000 kes. Ini satu angka yang kita kadang-kadang tiba-tiba dah menjadi besar angkanya, lebih daripada 20,000 kes dan difahamkan juga daripada angka 20,696 kes ini terdapatnya lebih 20,000 kes kategori 1 dan 2, manakala kategori 3, 4 dan 5 sebanyak 619 kes. Okey, sambil itu kita pastikan menjaga keselamatan. Pada masa yang sama, semalam telah pun diumumkan tidak ada apa keperluan untuk melaksanakan PKP. Yang paling penting kita teruskan dengan SOP dan tata kelola yang ketat, terutama ketika berada di tempat yang sesak, yang tidak selamat, dan tahu tahap kesihatan masing-masing, terutama kalau anda mungkin kategori yang agak fragile, anak-anak kecil, orang tua ataupun ada penyakit yang serius, mungkin dapat lebih mengawal pergerakan dan juga pastikan kesihatan pada tahap yang terbaik. Baik. Selepas ini kita akan kongsikan berkenaan dengan sedikit tribut berkenaan dengan 3 legenda yang kita warkan tadi. Saksikan. Menghampiri penghujung Disember 2023, industri seni tanah air digemparkan dengan pemergian 3 permata seni yang cukup mendukacitakan. Penyanyi era 1980-an, Ibnu Riza, bertemu dengan penciptanya pada jam 3.30 petang di Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis Universiti Kebangsaan Malaysia 2 hari lalu. Dia yang popular dengan lagu Mimpi Yang Tak Sudah menghembuskan nafas terakhir selepas lama bertarung nyawa akibat kanser limfoma. Jenazah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Kasau, Batu Kikir, Negeri Sembilan dengan dihadiri ratusan ahli keluarga, saudara mara dan kenalan selebriti yang memberikan penghormatan terakhir kepada arwah. Awal pagi semalam, negara dikejutkan pula dengan berita duka pemergian pemain drum terkemuka Louis Pragasam akibat serangan jantung. Legenda muzik jazz tanah air ini dilaporkan mengalami masalah kesihatan berkaitan jantung sejak 2 bulan lalu. Anak jati Kuala Lumpur ini juga merupakan pengasas kepada Asia Beat Project yang dilancarkan pada tahun 1979 dan berjaya menghasilkan 5 album termasuk Drum Music pada tahun 1993 dan Monsoon pada tahun berikutnya. Mendiang pernah bekerjasama dengan artis terkenal dunia termasuk Paul Jackson selain kerap terbabit dalam persembahan festival antarabangsa termasuk di hadapan Putera Charles. Belum lagi reda dengan 2 berita kehilangan tersebut, negara sekali lagi menerima perkabaran duka tentang pemergian penyanyi veteran Datuk M. Daud Kilau pada petang semalam. Legenda yang masyhur dengan gelaran Raja Gelek Malaysia ini meninggal dunia pada usia 85 tahun di Hospital Teluk Intan, Perak. Sebelum ini, arwah sudah beberapa kali dimasukkan ke hospital akibat masalah kesihatan seperti kencing manis, sakit buah pinggang serta jantung tidak stabil. Kini, hanya dendangan popularnya seperti Sirih Pinang dan Cik Mek Molek sahaja yang menjadi kenangan dan mengubat kerinduan peminat. Salam taksiah buat keluarga ketiga-tiga legenda ini. Salam takziah juga kami ucapkan dari Warga Kerja Malaysia hari ini kepada keluarga
dan kami harapkan mereka tabah menerima berita kematian mereka ini. Dan apapun legasi bersama mereka akan terus segar sebagai tinggalan yang cukup bermakna. Baik, hari ini kita bawakan segmen untuk mengenang artis yang dalam nostalgia yang pernah mewarnai, kemudian mereka mungkin ada sebab tersendiri mungkin beredar daripada radar sebenar industri muzik. Dan kita bawakan di studio, ini dia kumpulan Duta. Dan ini vokalis utamanya. Okey. Baik. Juril. Juril, yes. Nama penuh apa? Nama saya Muhammad Juril bin Jumali. Oh, memang itu nama betul. Oh, okey. Muhammad Juril bin Jumali. Ya. Boleh perkenalkan 3 lagi anggota? Nama gitaris saya ni Mi. Fendi. Yang drama tu nama dia Khairi. Okey. Okey. Anda merupakan kumpulan Duta dari Malaysia, mula ditubuhkan tahun 2008. 2008. 2008. 2007 kita rekod, 2008 keluar. Okey. Sebab lagu ni saya ingat ada OST kan? OST filem Dunia Baru. Nampak tu masa ni lagu sangat popular dan pernah terlibat dengan Rock Tour pergi jumpa ibu semua. Okey, baik, kalau macam mana boleh bermula nama Duta ni? Duta tu kita orang start daripada Jalan Duta. Okey. Sebab kita orang ni suka berangan tengok rumah besar-besar kat Jalan Duta. So Duta tu kita ambil as the place yang kita kuat berangan. Sebab dulu masa awal dulu saya ingat kan ada kaitan dengan Channel 7 kan. Itulah confuse kat situ kan. Tapi suara Juril pun memang ada ni kan. Mirip-mirip seberang. Bapak saya Sabah, mak saya Kedah. Jadi dia ada mirip sebelah sikit Sabah. Okey. 2008 ada album. Betul. Dan saya tengok kebanyakan lagu daripada album tu semua Juril yang buat ni. Bolehlah. Wah, sungguh hebat. Tak hebat sangat. Sebab bila tengok satu album tu kalau seorang je macam wow. So bagaimana melihat kumpulan Duta 2008 dan sekarang ini 2023. Ke tengah-tengah tu macam tadi Fadli kata dia hilang sekejap. Magic kan. Itulah masa mula buat tu okey, lepas tu dalam pertengahan jalan tu mungkin band Duta ada komitmen perkahwinan dan kerja untuk maintainkan, jadi dia agak slow sikit. Saya pun dalam masa sama pergi on move dekat kerja production balik. Okey. Jadi macam mana masih lagi teringat Jalan Duta? Masih teringat. Jadi mereka mengatakan okey, ni kemunculan awal dulu ke? ya. Masa 3 orang Mana Juril? Saya tengah. Saya tengah tu. Oh, ya ke? Oh, ya ke? Tengok balik. Memang gambar ya. Wow, masa ni umur 20-an? 27. Ini terror lah nampak gambar ni. Kalau ada anak terkejut tak tengok? Itulah. Wow. Okey, tu dia. Jadi masa tu kan zaman album kan. Sekarang artis pun susah untuk ada album. Yang ada pun hanya single. Jadi bila dapat rakan album ni satu kenangan yang cukup manis lah. Okey, jadi macam mana kepuasan dapat ada album dan pada sama boleh beraksi jugalah untuk sembang langsung semua. Okey, apa dia saya cakap bila ada album ni dia ada satu memori yang kita boleh tunjuk. Macam sekarang ni tak ada, dia just platform dia just tunjuk YouTube je. Okey. Kan? Jadi macam ada album ni orang boleh confirmkan kita ni betul-betul di appreciate oleh satu label. Okey. Lagu ni walaupun dicipta, kalian buat rakaman 2007. Ya, lagu ni. Yes. Walaupun kita dengar tadi, kita masih malas gam, rasa macam lagu tu lagu baru yang macam baru dihasilkan. Okey. Jadi mungkin bagaimana Juril menghasilkan lagu-lagu yang kita boleh rasa malas segar tu lah. Di sepi tu. Itu kadang-kadang pun saya pun bila nak buat lagu saya akan tanya member. Adakah ini boleh menjadi sebuah lagu yang evergreen? Kalau dia cakap on kita buat. Untuk make sure dia betul ke anda cakap tu? Betul. Sebab macam tadi kita punya FM tu baru ni umur dia kata masa lagu ni keluar umur dia 2 tahun. Bila dia dengar tu macam 2 tahun? Ya benar. Ya. Dia macam IC lagi. Ya ke? Jadi masa tu dia kata macam takkanlah 2 tahun. Lagu ni macam iyalah dia kan student lagi. 2008 kan 2 tahun umur dia baru berapa belas. Okey. Baik, jadi ada keinginan ke untuk kembali dengan lagu baru ke? Yes, ada keinginan jugalah. Actually try juga beberapa tahun ni tapi macam it's not easy. It's not easy. Maksud it's not easy tu macam mana? Kita ada buat lagu few song lagu baru tapi sebab sekarang pun orang-orang sekarang buat lagu pun boleh tahan juga. Dan selera pendengar ni kita tak boleh nak agak. Kan? Anggota masih sama? Anggota yang sama ni. Seorang je? Seorang je. Okey. 2 lagi baru? 2 lagi baru. Okay. Tapi baru-baru pun nak dekat 7 years dengan kita orang. Okey, dah ada pengalaman semualah. Ada untuk lepas keinginan buat apa? Mungkin ada basking mana-mana ke?
Ya, basking. Mak saya punya gitaris pun kadang dia basking juga, dia everywhere. Basking kan. Yang setengah ni dia ada kerja masing-masing ada. Okey, sekarang ni bagaimana perkembangan terbaru? Ada lagu baru? Bila ada lagu baru, kita nak exposekan lagi dekat all the platform, and then tengah cari OST juga. Okey. Sebab itu membantu. Macam last time Cinta Antara Kita ni orang kenal sebab OST. Dia cepat sikit pick up kan. Mencabar tak pada usia tertentu, wajah tertentu? Wajah. Dulu zaman remaja kan? Yelah. Mungkin orang menjerit-jerit tengok remaja muda. Tapi sekarang ni berapa orang, status berubah kan? Jadi macam mana cabaran untuk mendekati peminat tu? Ada agak lah kan. Agak lah. Sebab tu kalau next time, this time kalau buat video klip, biar orang lain jadi hero, kita tak dengar, tak nampak muka pun tak apa. Biar orang love the song. Jual karya. Ya, jual karya. Okey. Sebab saya tengok juga macam Charlie kan, walaupun di umur Charlie tua daripada saya, tapi dia still so powerful. Charlie tu kan. Okey, kemunculan baru lagu untuk tahun ni ada Yang tak mungkin tu lah. Okey, tak mungkin. Kita nak perdengarkan boleh? Boleh? Okey, apa pun mungkin ucapan kepada peminat-peminat Kumpulan Duta? Okey, semoga kali ini kalilah muzik yang kita orang buat ni diterima oleh penonton, dan hope boleh tengok YouTube channel kita orang, Duta Tak Mungkin. Instagram ada Instagram Duta, Facebook lah Duta. Okey. Pada Facebook Duta Band, and Instagram Juru Jumali. Promo di sini pula. Tak apa. Okey. Nanti jodoh yang keluar. Jangan. Okey, kita beringatkan Tak Mungkin, lagu terbaru Kumpulan Duta. Silakan. Juri boleh ambil tempat. Okey. Terima kasih. Dan pastinya ini antara lagu yang mungkin menjadi malas segar juga daripada Kumpulan Duta, seperti mana lagu Cinta Antara Kita tadi. Itu dia, dah lama punya dunia baru kan? Ni betul-betul memori. Dah sedia? Okey, untuk anda lagu terbaru Duta, silakan. Ini ku hanya pikirkan dirimu, berdua dan kita bersama mencipta cerita. Tapi mengapa engkau mudahnya hancurkan segalanya dan pergi ke kasih lamamu, dan biar ku sendiri. Tak mungkin mudah untuk ku melupakanmu, hatiku benar sungguh sayangkan dirimu. Hanya Tuhan yang mengerti, kaulah segala-galanya. Tak mungkin kan ku lupa semuanya, kata-kata cintamu masa itu. Kembalilah kepadaku, ku sedia menerimamu. Tak mungkin mudah untuk ku melupakanmu, hatiku benar sungguh sayangkan dirimu. Hanya Tuhan yang mengerti, kaulah segala-galanya. Tak mungkin kan ku lupa semuanya, kata-kata cintamu masa itu. Kembalilah kepadaku, ku sedia menerimamu. Tak mungkin mudah untuk ku melupakanmu, hatiku benar sungguh sayangkan dirimu. Okey, kembali di Malaysia, dan seperti yang kami umumkan dalam promo mingguan, hari ini kita akan bicara tentang berkhatan dan paling penting untuk menjaga kebersihan dan juga keselamatan ketika ia dilakukan. Bila dulu kalau zaman kita factory, budak-budak lelaki kalau pergi sekolah paling takut
Yelah. Paling takut dengan perkataan ni sebab masa tu tak ada teknologi lagi. Semuanya masih tradisional kan. Ya, Tapi okey. kali ni banyak sekali cara dan juga kaedah yang telah pun mengikut trend teknologi terkini. Pastinya ia sedikit mengubat ketakutan dan kebimbangan sama ada ibu bapa ataupun anak-anak. Sebab saya dulu zaman kena duduk atas Awak junjung tu ke? pisang, Oi. makan pisang untuk mudim, ketakutan yang berbeza. Tapi kali ini moden memoga lebih ramai yang bersunat pada usia yang muda. Tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut, sebelum kita nanti juga nak perkenalkan tetamu di studio, konsultan urologi Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Okey, tapi kita akan bersama untuk menyaksikan bagaimana Bikisan. tentang ini dia rangkuman tentang berkatan ini. Saksikan. Hujung minggu lalu, satu program berkhatan beramai-ramai atau sunaton telah berlangsung di Dewan Majlis Daerah Pasir Mas, Kelantan. Seramai 82 orang kanak-kanak terdiri daripada anak-anak golongan asnaf terpilih menyertai program berkhatan ini. Buat julung kalinya, program anjuran badan bukan kerajaan NGO Third Force Pasir Mas ini diadakan bersama Jabatan Surgery Hospital University Sains Malaysia HUSM. Menurut Wan Muhammad Muaz Wan Muhammad, aktiviti amal dan kemanusiaan seperti ini bertujuan membantu meringankan beban golongan asnaf untuk melakukan antara tuntutan dalam Islam iaitu perkhatan. Kita memfokuskan untuk membantu keluarga-keluarga asnaf yang tidak mampu untuk menampung kos-kos berkatan untuk anak-anak mereka. Jadi kita di Yayasan Raja Syamri melalui Sukarelawan Task Force bertanggungjawab untuk menaja secara percuma untuk anak-anak asnaf ini. Alhamdulillah. Kita ada asnaf kita sendiri yang kita bantu sebelum ni dalam 40 lebih lah. Dan juga ada anak-anak asnaf kita minta melalui guru sekolah yang merupakan anak-anak penoreh getah. Kita mendapat sambutan yang sangat-sangat hangat. Kalau kita ikutkan tahun ini merupakan kali ketiga kita buat program sunatan ni, bermula daripada awal, daripada sikit. Setiap tahun kita makin bertambah. Maknanya sambutan kita tu semakin meningkat. Alhamdulillah. Menurut pakar yang turut serta, Dr. Wan Zainira Wan Zain pula, program sebegini sentiasa mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai. Pembabitian masyarakat setempat juga selaku sukarelawan program secara tidak langsung memberikan kerjasama yang baik bagi kedua-dua pihak. Semuanya yang datang ni adalah volunteer. Dia orang memang menunggu program ni sebenarnya. Kita ada doktor doktor perubatan, kita ada medical assistant dan PPS pegawai perubatan siswa houseman. Kos bersunat pun saya rasa tinggi dalam 120-150 ringgit untuk satu kanak-kanak. Jadi kalau untuk keluarga asnaf menjadi satu beban jugalah dengan RM150 untuk satu orang anak. Kalau dia orang ada 2 atau 3 orang anak menjadi beban untuk mereka. Harapan saya semoga kita mendapat bajet lagi daripada Kementerian Pengajian Tinggi untuk meneruskan program ini. InsyaAllah. Majoriti kanak-kanak yang melalui proses berkhatan dapat melaluinya dengan penuh semangat bersama rakan-rakan. Tak sakit ke tak? Tak. Tak sakit. Banyak tak sakit. Takut ke tak? Rasa takut ke tak? Tak. Banyak tak sakit. Tak sakit. Tak ada nama tak? Rasa mana rasa? Rasa mula-mula betul. Lepas tu tak. Tak dah. Hilang. Tak sakit tak? Sakit. Bagaimana sunat? Pedih. Pedih. Masuk tak? Sakit. Masuk? Sakit ke tak? Takut gitu-gitu ya. Takut juga. Debah. Lepas. Apa nampak? Apa? Takut. Lepas tu? Masih ada? Okey. Tak sakit tak? Tak. Cuma pedih gitu-gitu ya. Moga program berkhatan sunaton akan dapat diteruskan lagi di masa akan datang, terutama kepada anak-anak dari keluarga kurang berkemampuan.
Tahniah diucapkan Ya, untuk adik-adik okey. kita. Berani semuanya. Semua kata macam pedih sikit je. Itu di Kelantan ya, di mana ini adalah satu usaha untuk memberi mereka pendedahan yang terbaik untuk menjadi dewasa dan menepati syariat dan juga paling penting keselamatan dan juga protokol yang penting ketika melakukan proses berkatan ini. Dan perkenalkan Dr. Ahmad Nazran Fazli yang merupakan konsultan urologi Fakulti Perubatan Universiti Malaya untuk berkongsi bagaimana kesihatan dalam konteks berkatan ini. Pastinya banyak persoalan. Terima kasih bersama kami, Doktor. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih dibagi peluang untuk berkongsi ilmu kat sini. Sekarang ni busy, Doktor. Cuti sekolah ni Alhamdulillah, ramai sunat. okeylah. Hari-hari aja tu. Alhamdulillah sekarang ni saya Universiti Malaya sekarang ni pun kita tengah buat program sunat untuk anak-anak staff kita. So tengah ongoing lah. InsyaAllah semalam berjalan lancar. InsyaAllah akan selesai esok lah. Baik, Doktor. Sebelum anak-anak itu dibawa untuk berkatan ini, adakah perlu dibuat sebarang pemeriksaan dulu? Tahap kesihatan mereka. Misalnya kalau demam ke apa semua, kita tak boleh. Jadi apa yang saringan awalnya, Doktor? Biasanya pasal ini biasanya pasal untuk kita semua untuk staff hospital saja. So kita ada body contact. So biasanya kita akan buat saringan mula-mula dengan tanyalah adakah ada apa masalah kesihatan macam masalah senang berdarah ataupun dia ada masalah apa-apa masalah kencing, masalah jangkitan kuman dan kita akan buat saringan dulu dan jika perlu kita akan refer kepada bahagian pediatrik lah, bahagian kanak-kanak. Tetapi sebelum kita buat proses berkhatan juga, kami akan menuramah anak tersebut dan juga ibu bapa dan cek sekali-sekali lah. Pasal setengah dia punya zakah yang tak sesuai untuk kita buat secara berkatan ramai-ramai. Pasal biasanya ramai-ramai kita buat secara bius setempat saja, local anesthetic. So ada yang ada anatomi yang berlainan, macam dia ada hypospadias ataupun dia ada zakar yang betul-betul terbenam, dia panggil berit penis, yang tu mungkin lebih selamat jika dibuat secara bius penuh. Yang tu kita akan aturkan dengan pakar bedah pediatrik lah. Okey, Doktor. Kalau dulu kita tahu kalau berkhatan ni kanak-kanak berusia 11 tahun, 12 tahun, maknanya ada satu peringkat umur sebegitu akan dihantar untuk berkhatan. Tetapi sekarang ini kita lihat dah berubah. Para ibu bapa nampaknya macam menghantar lebih awal. Jadi bagaimana doktor melihat? Adakah itu sebenarnya lebih baik ataupun bagaimana? Okey, terima kasih untuk soalan tersebut. Sebenarnya tak ada apa-apa yang kita boleh mana lagi satu lebih baik atau mana yang kurang baik. Secara tradisi kita biasanya buat budak-budak yang berumur sikit supaya dia sudah ada matang, dia dah tahu, dia boleh faham yang buat berkatan ni macam langkah untuk menjadi dewasa lah. So dan kita biasanya buat dia meriah, biasanya macam tadi nampak ada bomba dan kita buat kenduri supaya dia boleh tengok kawan-kawan, so dia jadi meriah dan kita tahu jadi satu memory yang bagus lah untuk mereka. Malangnya of course ada setengah yang memory sakit, tapi kebanyakan is memory yang baik lah untuk mereka. So tetapi macam Puan cakap sekarang ada yang buat lebih awal, okey. Dan jika tengok macam Amerika Syarikat, dia buat masa dah dalam 10 hari lahir dah buat dah, okey. Dulu dia buat macam tu ada beberapa faktor. Satu ialah pasal operation tersebut biasanya lebih mudah pasal dia punya zakar pun dari kecil. Dan daripada kajian yang dibuat di Iran, dia ada tunjuk yang komplikasi pun jika dibuat dalam umur tahun pertama lebih kurang daripada yang dibuat daripada lebih besar. Pasal satu ialah bila bayi umur dalam 10 hari 14 hari, dia tak boleh gerak sangat kan. So nak jaga kebersihan tempat yang berkhatan tu lagi senang actually. Tetapi dan juga zaman dulu orang buat pasal dia kata dalam tempoh tu kurang deria sakit bayi tersebut. Tetapi sekarang ada banyak kajian yang kata sebenarnya masih ada deria sakit, tapi akan bagi ubatan sakit lah bila buat prosedur tersebut. Ada macam, tetapi ada yang tak suka buat macam terlalu awal, dia buat dalam 2-3 tahun macam tu.
boleh juga, tetapi biasanya 2-3 tahun tu kita kena bagi bius penuh lah. Okay, dan bius penuh of course ada dia punya risiko-risiko tersendiri lah. So bergantung pada apa yang kanak-kanak tu nak, dan satu lagi sebab ada risiko kecil lah untuk budak-budak yang buat awal dalam baru lahir macam tu, dia ada satu komplikasi dia panggil metastenosis, di mana hujung salur kencing dia boleh sempit sikit pasal tergeser-geser dengan pampers lah. So ada faedah dan ada dia punya potensial masalah jika buat awal, terutama jika buat lewat pun ada. So nak kata ada umur yang paling baik, saya rasa kena up to the parents, tapi biasanya is one of that lah, sama ada kita buat awal ataupun kita buat bila dah matang sikit lah. Dan sekarang kita tengok macam teknologi moden sangat membantu proses penyembuhan yang lebih cepat. Namun menjadi mencabar bila mana itulah untuk penjagaan ya. Terutama tadi kita tengok lepas nak buka balutan semua tu, nak cuci semua, memerlukan juga ilmu. Jadi macam mana ibu bapa juga perlu persediaan yang baik untuk memastikan kebersihan pada tahap yang betul-betul. Yang biasa kita galakkan untuk ibu bapa, so dia panggil macam ada tempoh berpantang. Tapi pantang bukan makanan. Dia boleh makan apa-apa dia nak, tapi biasanya kita galakkan elak aktiviti lasak untuk 1-2 minggu, okay, supaya kurangkan pendarahan. Nombor 2, kebersihan teramat penting. So biasanya balutan tu akan ada, tapi jika tiap-tiap kali kencing you bilas dengan air, confirm balutan tu akan terjatuh sendiri punya. Dan jika kita just arahkan tiap-tiap kali bila kencing, bilas dengan air, tak payah guna Dettol ke apa, just bilas dengan air dan keringkan. Biasanya dia akan sembuh. Alhamdulillah, biasanya bahagian tu saluran darah dia amat baik. Biasanya insyaAllah dia akan sembuh dengan baik. Dalam konteks pantang makan apa doktor? Pantang makan tak ada apa-apa. Tak ada. Berbeza dengan mungkin kepercayaan tradisional lah. Boleh je nak makan apa-apa. Kau makan berhasiat lah. Okey. Doktor, mungkin ibu bapa sekarang ni dalam musim cuti sekolah ni kan berfikir-fikir nak hantar anak. Sekarang ni teknologi yang terbaru untuk berkhatan ni, kalau kita tahu, setakat saya tahu laser je dengan clamp tu. Mungkin ada yang lebih terkini? Okey. So yang macam cara tradisional kita buat ialah cara menggunakan gunting atau pisau lah. Guna dorsal slit teknik. Tapi ataupun ada teknik lain macam guillotine ataupun sleeve teknik lah. Tapi guna pisau, gunting, lepas tu jahit. Macam puan kata, ada guna clamp, itu dah lebih 10 tahun dah kat sini, dan guna laser lah. Tapi sekarang yang latest dia ada guna stapler. Okay? Bukan stapler yang kertas tu, tapi dia actually masih kena bersihkan bagi ubatan sakit. Lepas tu letak stapler, dia ada muncung dia, letak kat dia punya zakar, dan stapler tu akan letak kat dia punya kulup lah, dia punya foreskin, dan just dalam beberapa saat dia akan potong terus kulup tu dan terus dah jahit dengan stapler lah, dan lepas 1-2 minggu yang stapler tu akan keluar sendirilah. So tak perlu datang untuk keluarkan apa-apa. Macam clamp kena datang balik untuk keluarkan clamp kan. Kadang-kadang yang risau je dia terkeluar tak awal sangat. Tapi yang teknik baru ni tak perlulah. So maksud tempoh 2 minggu untuk baik. InsyaAllah dalam 1-2 minggu dah okey. Dan kos pun okey doktor? Kos pun kos yang tu bergantung pada mana pusat yang you buat lah. Pasti ada kos-kos sendiri lah. Tapi memang lebih daripada teknik tradisional lah. Okey. Ada juga ibu bapa yang kalau anak lelaki dia macam agak berisi. Ada setengah-setengah kes, sebab ini berlaku juga di kalangan rakan saya. Bila dia hantar anak dia nak pergi berkatan, ada doktor yang tidak menerima, katanya disebabkan faktor obesiti anak tu. Jadi bagaimana dalam keadaan sebegitu, doktor? Okey, of course kita kena tengok bahagian ni. Pasal of course kebanyakan kita cakap tujuan berkatan ialah untuk untuk tujuan agama, tapi ada setengah tujuan dia untuk masalah perubatan. So jika ada masalah perubatan, katakan dia betul-betul buta, pelbagai promosi ataupun sekarat jangkitan kuman, yang tu kena buatlah, sama ada berisi ke tak. Okey, tapi jika untuk tujuan keagamaan, biasanya kita galakkan untuk jika boleh kurangkan berat badan dulu. Pasal kadang-kadang dengan yang berisi, dia punya zakar tu tertanam. So tertanam tu membawa 2 masalah. Satu, kadang-kadang suka untuk kita jaga kebersihan tempat tu lepas buat. So
takut nanti dapat jangkitan kuman. Nombor 2, sukar untuk kita betul-betul tengok berapa banyak nak keluarkan kulit tu. So kita takut nanti bila dah buat masih tertutup. Dan daripada hukum Islam, jika tertutup maksudnya tak tak baguslah pasal dia tak ikut syarat yang kita perlukan untuk buatan. So biasanya untuk kes macam tu, jika boleh kita minta kurangkan berat badan pasal bagus untuk kesihatan anak tersebut juga. Dan jika kita nak buat yang tu, biasanya kena buat under pakar dan buat secara bius penuh lah. Supaya kita boleh buat result yang paling bagus. Okay. Baik, jadi itulah dia. Mungkin cabaran juga untuk anak-anak yang aktif, doktor. Sebab tempoh yang seminggu tu sangat kritikal. Takut nanti lasap pula, bahaya doktor macam tu untuk mengawal pergerakan. Nak kata bahaya sangat tak, tapi of course satu mungkin sakit. Tapi dua yang takut is pendarahan lah. Okay. Yeah. So macam itu antara faedah yang buat bila betul-betul muda lah. Pasal dia tak boleh gerak sangat. Tapi macam kata suka nak kawal kadang-kadang anak-anak, tapi jikalah ada sikit-sikit pendarahan, just kita showkan, ambil kapas ataupun tisu, just letak sikit tekanan sikit, insyaAllah pendarahan tu akan berhenti lah. Kena cuci sepanjang seminggu tu, kena cuci. Just bilas dengan air biasa. Tapi kadang-kadang ada kanak-kanak dia tak bagi bilas kan, pasal geli. So apa kita boleh buat untuk kanak-kanak macam tu, kita just ambil baldi besar, isikan dengan air, letak 2 sudu garam dan minta dia rendam dalam tu untuk setengah jam macam tu lah. Just itu dia akan tolong cucikan macam tu lah, untuk alternatif lah. Okey, itulah bapa pun kena berani juga berilmu untuk jaga. Okey, kita doakan. Kita pesan kepada ibu bapa supaya jangan takut. Yang penting kita memahami, ikut semua peraturan SOP. InsyaAllah dipermudahkan. Silakan doktor. Assalamualaikum. Saya nak bagi tahu sunat ni memang diwajibkan daripada mazhab Syafi'i, tapi yang penting kita buat untuk asalkan selamat. Okey. So jika ada masalah kesihatan macam masalah pendarahan, macam hemofilia ataupun masalah apa-apa kecacatan, agama kita memahami, kita tak akan paksa lah untuk buat circumcision tu. Dan macam kata tadi, ada banyak teknik untuk berkhatan atau bersunat, tapi yang penting cari pusat yang berpengalaman lah, supaya kita nak yang terbaik untuk anak-anak kita kan. So tak kisahlah mana-mana tempat ke, ataupun sama ada buat daripada medical assistant ke ataupun doktor, asalkan tempat yang berpengalaman lah, supaya insyaAllah keputusan yang terbaik lah. Yang terbaik. Okay. Baik, terima kasih kepada Dr. Ahmad Nazran Fazli, konsultan neurologi Fakulti Perubatan Mesti Malaya yang berkongsi kesihatan dalam berkatan. Moga-moga ada keyakinan untuk ibu bapa untuk melunaskan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak lelaki. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih. Selamat bertugas nanti doktor. Nak sambung lagi 2 sampai esok kan? InsyaAllah nak balik. InsyaAllah. Okey, kita nak kongsikan berkenaan dengan ini. Kalau boleh adik-adik yang nak SPM tu, saksikan PTTI Pecutan Akhir SPM setiap hari Sabtu dan juga Ahad jam 10 pagi di saluran NTV 7. Masih tidak terlambat untuk anda skor SPM. Sama-sama kita berikan keputusan yang membanggakan ibu bapa dan membuktikan yang terbaik dalam skor A sebelum menyesal apabila keputusan keluar nanti. Jadi mudah-mudahan senang skor SPM bersama PTTI. Jadi PTTI terbukti melahirkan murid paling ramai mendapat semua A yang diiktiraf oleh Malaysia Book of Records. Jangan lupa layari ptti.my sekarang untuk program selekoh saat akhir SPM. PTTI Tuition, better results. Oh, selekoh ya? Selekoh. Tak lama nanti mula-mula nak itulah fasa keibu-bapaan, mula kena berkhatan, nanti anak SPM pula, tingkat remaja, fasa kehidupan. Baik, nanti yang paling penting juga bagi fasa seorang Muslim, hujung tahun mungkin nak lunaskan tentang zakat. Nanti saya nak kongsi tentang kongsi rezeki dengan zakat sebelum 31 Disember nanti. Terus bersama kita.
kembali di Malaysia dan rukun Islam kita patuhi semuanya sebaik mungkin, termasuk tentang zakat kongsi rezeki dengan zakat sebelum 31 Disember ini. Dan saya nak bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor, Cik Muhammad Sabirin Muhammad Sarbini, untuk berkongsi tentang kepentingan anda untuk merancang dan menjadualkan proses zakat anda. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Baik, kita pun inilah hujung tahun memang sibuk pusat zakat. Kemudian individu yang mungkin tak membuat potongan bulanan pun tiba-tiba nak pastikan sebenarnya lunas sebelum 31 Disember ini. Jadi bagaimana dengan kempen yang digerakkan dalam usaha untuk melakkan masyarakat supaya lunaskan tanggungjawab untuk berzakat? Mungkin dapat Tuan perincikan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila tiba bulan Disember ni kan, biasanya ini adalah musim puncak bagi semua pengeluar zakat, di mana mereka akan menunaikan tanggungjawab zakat sebelum hujung tahun. Iaitu sebelum hujung haul lah. Jangan terlepas tahun tersebut. Dan pada tahun ini, bagi mengimarahkan lagi kempen tahun ini, Lembaga Zakat Selangor mengadakan kempen kongsi rezeki dengan berzakat. Ya, dengan tagline sedikit bagi anda, segalanya bagi mereka. Jadi tagline ni dia memberi maksud yang kita keluarkan hanya sikit saja, iaitu 2.5%. Ya, kalau kita lihat daripada jumlah nisab iaitu 23,000 kan, dan kalau kita darab dengan 2.5%, jumlah yang perlu dikeluarkan setahun hanyalah dalam 580 sahaja. Bayangkan kalau kita bagi pada 12, hanya RM50 sebulan. Dan daripada RM50 sebulan tu kan, bayangkan Cik Fitri, pelbagai bantuan-bantuan telah kita berikan. Contoh, dengan RM50 kita dapat membantu 8 kategori asnaf. Fakir, miskin, mu'alaf, Ibnu Sabil, Garimin dan sebagainya. RM50. Dan daripada RM50 juga kita bantu setahun, tiap tahun, hampir 40,000 penerima bantuan kewangan keluarga. Dan kita juga bantu dalam 18,000 bantuan makanan bulanan setiap bulan. Bantuan makanan ini akan sampai ke pintu-pintu penerima-penerima bantuan. Itu antara bantuan-bantuan, sedikit bagi anda, segalanya bagi mereka. Itu dia asnaf yang mungkin bertambah, fakir miskin, mu'alaf yang layak untuk menerima bantuan. Baik, pastinya ada inisiatif yang ditawarkan oleh Lembaga Zakat Selangor dalam usaha untuk menggalakkan mereka untuk lunaskan zakat ini. Jadi gerak kerja yang terancang, saya difahamkan ada skuad tertentu yang sentiasa bersedia untuk turun padang dan juga untuk memberi penerangan. Mungkin dapat Tuan perincikan. Okey, bagi kempen kongsi rezeki ini, pelbagai aktiviti kita telah adakan ya. Banyak aktiviti yang dia adalah penting untuk menyantuni pengeluar-pengeluar zakat. Dan bagi bulan ini, pelbagai program dan kempen-kempen insentif ini adalah bagi untuk menyantuni dan juga mengiktirafkan dan menghargai pengeluar zakat. Dan antara kempen-kempen, kita ada banyak kempen bulan ini. Itu antaranya kempen kongsi rezeki, iaitu kempen bayaran atas talian yang pertama sekali. Itu dipanggil kempen on tak on lah. Ini antara untuk generasi yang muda. Ya. Bayar je atas talian. Dan yang kedua adalah kempen debit, auto debit, iaitu kita ini adalah lebih kepada pengeluar-pengeluar yang tidak mempunyai potongan gaji kan, macam Fitri ada potongan gaji kan. Kalau mereka yang berniaga tak ada potongan gaji, mereka boleh menyertai kempen ini. Dan juga jika berkesempatan untuk hadir di cawangan-cawangan, bolehlah datang di cawangan. Ada sedikit senilai kepada semua pengeluar zakat yang hadir di cawangan pada 2 minggu terakhir ini. Baik. Senang ya, auto kan senang, auto debit, kongsi rezeki, video challenge, kemudian early bird, macam-macam ditawarkan. Baik, bila ada kutipan zakat pastinya ada agihan yang dapat dilaksanakan. Jadi apa mungkin inisiatif yang dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Selangor memastikan golongan asnaf di Selangor tidak terusan mengharapkan bantuan zakat semata-mata. Setelah kita beri bantuan asasi, bantuan asas ni bantuan makan, minum, shelter, tempat tinggal dan sebagainya. Lembaga zakat juga melihat kepada keperluan pembangunan, iaitu untuk mereka keluar daripada situasi mereka sekarang lah. Dan banyak program ya kita melihat dan disasarkan kepada golongan-golongan, tidak hanya kepada satu golongan, iaitu termasuk golongan ketua keluarga, ayah, ibu termasuk. Itu antara program-program kerjaya, program kecawanan, program-program pembangunan ihsan, belajar-belajar dan sebagainya. Dan juga sehingga kepada generasi kedua. Kan ini kepada anak-anak mereka, pendidikan, khusus-khusus pra-SPM pun ada.
untuk semua keluarga yang mempunyai asnaf. Contoh macam tahun ni, Lembaga Zakat Selangor menyantuni lebih dalam 65,000 anak-anak asnaf untuk pendidikan. Jadi dia tidak terhenti sekadar bantuan-bantuan asasi. Itu dia. Jadi kita harapkan semua lebih cakna. Sepatutnya mungkin ramai yang dah tahulah sebab ada rebate cukai 1% kalau anda itu untuk individu. Itu individu. Jadi mungkin akhir pesanan kepada individu ataupun syarikat yang mendengar hari ini, siapa saja supaya rancang sekarang berjumpa sebab diperhatikan banyak juga dijemput organisasi yang menjemput zakat untuk bersama memudahkan lagi penerangan pembayaran. Silakan. Untuk perkara ini, Lembaga Zakat Selangor ingin mengucapkan terima kasihlah pada semua pengelola zakat dan juga pihak Lembaga Zakat Selangor ingin menjemput semua organisasi syarikat untuk menyertai Lembaga Zakat Selangor di dalam menyantuni dan juga membantu mereka-mereka yang memerlukan. Jadi antara program yang telah dicadangkan antaranya kita boleh adakan program rakan strategik bersama korporat. Satu organisasi, satu asnaf. Contoh kan. Ini antara pada pandangan Lembaga Zakat Selangor adalah kaedah yang paling cepat untuk mengeluarkan mereka daripada status mereka. Katakan iaitu dengan program kerjaya. Katakan pendapatan mereka sekarang dalam 2,500. Nisab adalah 2,900 dan jika kita tingkatkan pendapatan mereka akan keluarkan pada asnaf esoknya. Itu dia. Dekat sekarang sentiasa mendekati golongan yang memerlukan. Baru ini pun di kediaman artis untuk memberi bantuan untuk mereka yang memerlukan artis veteran. Okay, terima kasih kepada Cik Muhammad Sabirin Muhammad Sarbini, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor yang berkongsi tentang kongsi rezeki dengan zakat sebelum 31 Disember ini. Semoga ada barakah dalam rezeki yang kita terima sebab kita mendapat harta, diuji dengan harta, jadi kita kena kembalikan kepada mereka yang memerlukan. Moga berkah hidup kita. Baik, nanti kita nak kongsikan banyak lagi termasuk pengesuaian yang terbaru yang tular di akhbar kembali di MSI seketika nanti. Baik, kita nak kongsikan sedikit apa yang ada di dada akhbar hari ini. Kita mulakan di berita harian terlebih dahulu. Ia berkaitan dengan pelan pengurusan COVID-19. Jika kita tahu semalam jam 4 petang adanya sidang media oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan dengan 5 strategi hadapi lonjakan kes COVID-19 disebabkan oleh lonjakan kes hingga melebihi 20,000 kes. Jadi sedikit yang dikongsikan berkenaan dengan 5 strategi ini, iaitu strategi pertama melaksanakan pengesanan awal kes COVID-19. Maksudnya kalau kita tahu ada simptom dan sebagainya kena ambil maklumlah cakna juga. Strategi kedua pemeriksaan komuniti melalui amalan test, report, isolate dan inform. Jangan lupa MySejahtera, kalau misalnya kita tak boleh buka yang lama, sila pergi ke MySejahtera _official di IG, tengok langkah-langkah telah diberikan juga. Sebab kadang-kadang kalau dah lama tak buka, data tu hilang, dia akan bagi cara-cara bagaimana kita perlu buat balik MySejahtera tapi data tak hilang. Okey. Yang ketiga, strategi ketiga pemantauan fasiliti kesihatan, pengurusan dan kawalan kes COVID-19 terutamanya untuk melindungi golongan berisiko tinggi. Strategi keempat, pemerkasaan komuniti melalui komunikasi risiko yang berkesan, dan strategi kelima, pendigitalan sistem kesihatan pengurusan pandemik melalui aplikasi MySejahtera. Itu dia. Dan tahap bahaya varian baru belum dapat dipastikan. Selain itu, kalau ada di tempat yang sesak seperti menaiki kenderaan, terutama train ataupun yang tertutup dalam tempoh yang lama, mungkin dapat pakai penutup muka untuk langkah berjaga-jaga. Okay, kalau di utusan antara lain yang menarik perhatian saya, 2024 ni tahun ubah gaya hidup. Mungkin dengan subsidi yang bersasar dan juga mungkin juga dengan cukai baharu, kena mahu tak mahu kena ada pendapatan tambahan untuk menampung keperluan hidup. Tahun 2024 pastinya itulah ramai kata mencabar sikit tahun depan ni. Kita sama-sama mendoakan Okey. Jangan nak dilupakan, ini sedikitlah kita nak kongsikan berkenaan dengan statistik ni. Nampaknya negeri Selangor mencatatkan antara angka paling besar juga. Kesnya lebih 6,000 kes, iaitu 6,500. Lepas tu Kuala Lumpur lebih daripada 3,000 kes, Melaka lebih 1,500 kes dan juga Kedah lebih daripada 1,000 kes. Negeri Sembilan hampir 1,000 kes. Ini antara negeri-negeri yang mencatatkan lonjakan kes COVID-19. Esok kita akan kembali lagi di MHI dan kita nak memfokus kepada privasi ketika bercuti.
Keselamatan ini sangat penting. Privasi ini sangat-sangat diutamakan kalau anda ada anak kecil, ada keluarga yang berehat bersantai tapi mahu semuanya terlindung dan terselamat. Esok kita akan bincangkan berkenaan topik ini. Jangan lupa temu janji kita 9.30 pagi di MHI. Jumpa lagi. Assalamualaikum.